Okey, sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi register ke kelas ataupun kursus intensif makhraj dan sifat huruf yang dianjurkan oleh Biro Muslimat Masjid Al-Mukminun. Okey, mostly dalam grup ni hari ni hari ni untuk sesi ni batch ni semuanya orang ni lah luar daripada ramai majoriti luar daripada USJ yang hanya daripada USJ Haslina, Cik Akilah dan Atira. Akilah dengan Atira tu anak kepada Hajar Sabariah. Okey. Atira pun insyaAllah dia kata dia minta diri awal hari ni sebab dia ada mesyuarat. Mungkin sampai pukul 3.30 ataupun 3.45 je insyaAllah. So saya perkenalkan diri saya Rozia dan mana Riza ya? Riza. Bye kata dia. Okey, Hajar Riza ialah tim dari Biro Muslimat dan juga okey, minta maaf Hajar Kasum tak masuk pada hari ini, dia ada kelas. So alhamdulillah kami sebenarnya ini dah batch yang kelima lah seperti mana yang sedia maklum sebelum ni. Sejak daripada tahun 2022 kami telah pun menganjurkan beberapa kelas iaitu kelas intensif dan makhraj bermula dengan Ustazah Uyun dengan pihak Biro Muslimat semenjak daripada PKP tempoh hari di mana setiap minggu kami akan mengadakan sesi bacaan Yasin. Masa itulah kita berjumpa dengan Ustazah. Alhamdulillah sampailah kini. Setelah itu kita mengadakan kursus intensif dan sekarang ni majoriti daripada peserta-peserta yang intensif kelas tu dah mengaji secara bertalaki iaitu bersanad dengan Ustazah Uyun. Alhamdulillah, Ustazah, nama sebenar Ustazah ialah Ustazah Siti Nurul Aini Muhammad Samsudin tapi lebih dikenali dengan Ustazah Uyun. Okey, saya dan dengan Riza ialah saya daripada menguruskan bahagian pentadbiran. Riza ialah AJK iaitu AJK menguruskan kewangan lah, selalunya dia yang akan menguruskan kewangan. Sebenarnya jawatan dia ialah Setiausaha Kam Bendahari. So apa-apa tentang kewangan iaitu berkenaan yang yuran dan sumbangan kepada ustazah akan diuruskan oleh Riza. InsyaAllah saya akan update nombor akaun Riza. Okey, tu bayarannya akan Riza, setelah Riza menerima bayaran, insyaAllah Riza akan issue receipt lah kepada semua peserta. Okey, itu saja daripada pihak kami. InsyaAllah saya serahkan kepada Ustazah Uyun lah insyaAllah. Ustazah, boleh ke Ustazah ataupun ada apa lagi Riza untuk tambahan? Riza ni sedang on the move ni. Tak ada apa? Okey. Tak ada apa. Kalau macam tu tanpa melengahkan masa, Ustazah mohon Ustazah kenalkan diri Ustazah dan juga mungkin sesi suai kenal lah bersama-sama dengan peserta. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi join kelas ataupun kursus intensif kelas yang dianjurkan oleh pihak kami. Terima kasih. Selamat berkenalan kepada semua. Okey, silakan Ustazah. Terima kasih. Sekejap Kak Rozi boleh tolong tengok dalam grup, boleh guide tak tu? Kak Azizah tu dia macam ada masalah untuk masuk. Kat dalam WhatsApp. Okay. Tak dapat masuk. Cuba. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Rozi selaku AJK yang sangat-sangat apa orang kata committed lah, yang sangat committed sama dengan Kak Riza dengan Bonda Kalsum yang dapat masuk hari ni. Dan Alhamdulillah sebenarnya percaya tak percaya dah masuk kumpulan yang kelima ni kan. Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. Dan sambutannya pun Alhamdulillah sangat menggalakkan dan mudah-mudahan
sebelum bermulanya intensif ni jangan terlalu tinggi sangat dia punya harapan, jangan terlalu macam alah aku masuk je lah, macam tu kan. Jangan macam tu, kita mesti ada matlamat kita kan, kita punya hadaf ataupun matlamat kita lebih untuk memperbaikilah daripada segi sebutan kita, dan kita lebih bersahabat dengan sifat-sifat huruf ni sebenarnya. Kita guna istilah bersahabat dengan sifat-sifat huruf supaya kita tak jauh dengan dia. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay. Jadi seperti diminta, rasanya dalam ni ramai juga yang dah kenal saya kan. Okey lah, sekali lagi, nama diberi Siti Nuraini binti Muhammad Samsudin, berusia 40 tahun. Oops, dah masuk 40. Yang saya tak ada boleh main-main lagi dah. Rasa budak remaja pula. Okey, dikenali sebagai Ustazah Uyun biasa, ataupun ada juga sesetengah tempat panggil Ustazah Aini, jaranglah. Biasa dikenali sebagai Ustazah Uyun. Dan yang ada pun alhamdulillah hari ni pun ramai juga daripada Proton sebenarnya. Macam Kak Nurmawati dengan Kak Nur Aisyah serta Kak Jamilah. Kak Nurmawati dan Kak Aisyah ni adik-beradik sebenarnya, Kak Riza, Kak Rozi. Dua-dua adik-beradik. Dua duduk rumah sebelah rumah, senang ya. Masya-Allah. Atau okey, saya boleh dikenalkan dengan Kak Rozi tadi, Akilah dengan Atira anak Hajar Sabariah. Kak Azlina ni dia daripada Putra Had. Dia memang pernah minta pun saya untuk, kalau ada dia kata dia nak join tu, saya pun WhatsApp persedialah kat dia terus link tu kan. Alhamdulillah dia dapat sertai. Yang saya tak berapa nak kenal dalam ni Kak Zakia, Kak Fatini tu dengan Kak Azizah seorang lagi. Tu 3 orang tu kita nanti insya-Allah kita berkenal lah. Dan alhamdulillah saya menetap di Rantau Panjang Kelang. Alhamdulillah mempunyai 10 orang anak. Cukuplah tu. Sampai situ je. Lepasan degree dekat Mesir, alhamdulillah, bidang Quran, Al-Quran wal Qiraat. Kan. Alhamdulillah. Itulah sedikit tentang diri saya. Okey. Ustazah, Kak Rozi tu Ustazah spotlight Kak Riza. Kak Rozi dah tukar host kepada Ustazah. Kak Riza tu mungkin dia dah apa tu? Fresh kot. Kak Riza. Sebab dia on the move tadi. Oh, okey. Tak apa. Dia dah tak ada lah tu dah. So, okey. Ustazah remove spotlight Kak Rozi. Okey, remove juga. Ustazah spotlight pada Ustazah. Baik. Okey, sekarang. Okey, tak apa, dia kata boleh teruskan. Okey, insya-Allah. Kita teruskan, tak apa, kita ada rakaman insya-Allah nanti kita boleh. Insya-Allah. Okey, Kak minta diri dulu Ustazah ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah kita akan start lah, tapi sebelum tu kita tak buka majlis lagi tadi sebenarnya kan. Jadi kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله. Jadi kita insya-Allah kita masuk kepada tajuk kita yang pertama. Untuk sesi yang pertama, saya nak cerita sedikitlah kita punya silibus kita tentang makhraj dan sifat. Tetapi untuk makhraj ni kita tak akan lama dalam tajuk makhraj ni, sebab makhraj ni mungkin bagi saya makhraj ni adalah perkara basic. Jadi saya akan cerita tapi dia tidak memerlukan masa yang lama, dalam 3 ke 4 minggu, dan selebihnya dalam 2 bulan lagi memang kita akan fokus lebih kepada sifat. Dan kalau boleh lagi cepat makhraj habis, lagi cepat kita akan masuk kepada sifat. Jadi untuk makhraj ni saya buat secara bersahaja, santai, dan kalau ada persoalan boleh terus utarakan. Okey. Sebab bagi saya macam makhraj ni dia macam permulaan akan, jadi hanya kita nak mengenali tempat keluar. Jadi saya tidak akan
terlalu tekan di situ sebab macam kalau contoh kita sebut huruf fa, dia keluar daripada gigi kacip tengah dan bibir bawah belah dalam kan. Kita tunjuklah. Tapi benda tu dia tidak akan memberi efek apa kalau kita tahu kan. Kalau kita kata semua orang boleh buat kan. Jadi benda tu akan kita akan tegur bila kita dalam sesi bacaan nanti. Dan habis daripada sesi makhraj ni kita akan buat latihan sedikit lah untuk makhraj. Itu memang kita akan ada dalam silibus kita untuk buat latihan. Okay. Jadi kita masuk dulu insya-Allah. Kalau ada yang tak faham boleh terus tanya ya. Tak perlu tunggu habis. Jadi insya-Allah kita masuk kepada intensif makhraj dan sifat huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang pertama yang kita akan bincangkan di sini adalah tentang kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan dalam bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Okey. Ini sebagai ulangan kan. Mungkin ada ilmu baru pada yang tak tahu dan ulangan kepada yang dah ada basic tajwid. Okey. Kesalahan dalam baca Al-Quran ada dua kesalahan. Okey. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan yang jali. Al-lahnu al-jali. Yang kedua adalah al-lahnu al-khafi. Apakah kesalahan al-jali itu? Al-lahnu al-jali. Al-lahnu itu adalah kesalahan. Jali itu adalah kesalahan yang nyata. Kesalahan yang nyata. Kesalahan yang nyata ni nombor satu ni bila kita buat dia akan menjadi satu dosa. Okay, dia akan berdosa kalau kita buat. Apakah dia kesalahan jali? Iaitu kesalahan pada sebutan yang menyebabkan perubahan makna ataupun tata bahasa Arab. Seperti contohnya kita mengubah baris daripada baris atas kepada baris depan, ataupun kita mengubah huruf daripada huruf ta menjadi huruf sin. Sebab itu kita letak dalam intensif makhraj dan sifat. Bila kita tahu makhraj, kita akan keluarkan huruf dari tempat yang betul. Kan? Okey. Dan contohnya kita merubah juga huruf sin kepada sad ataupun sad kepada sin, kan, yang tebal nipis. Okay, itu akan menjadi kesalahan yang berdosa. Dan yang kedua adalah kesalahan khafi, iaitu kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi ini pula adalah kesalahan pada sebutan yang mencacatkan kesempurnaan sifat tanpa mengubah bentuk sebutan asal. Okay, dia bagi kat sini dua contoh. Contoh yang pertama adalah pada mat. Okay, mat. Contohnya mat itu adalah mat wajib. Ya, mat wajib. Mat wajib kalau kita belajar, kita boleh baca 4. Kalau dengan saya ambil 4 je. Kita baca 4. Tapi kita tak cukup baca. Kita baca su'al azab. Dia tidak mengubah bentuk sebutan asal. Tak berubah kan? Jadi su juga. Su'al azab sama bunyinya. Cuma yang dia menjadi kesalahan di sini adalah mencacatkan kesempurnaan sifat. Apakah sifat dia? Sifat panjang pada mat itu kita baca dengan pendek. Okay, jadi tak cukup. Kita baca 2 harakat contohnya. Ataupun pada kalimah-kalimah yang kita kena dengung. Contoh perkataan anfusikum. Tapi kita baca anfusikum. Hilang dengungnya. Dan dia juga tidak mengubah bentuk sebutan asal perkataan itu. Tetapi dia hanya mencacatkan kesempurnaan sifat pada tempat itu. Okay? Pada kalimah itu. Maka hendaklah bacaan Al-Quran ini dilakukan dengan 2 cara, iaitu secara bertalaqi dan musyafahah. Iaitu untuk kita selamatkan daripada 2 jenis kesalahan ini. Untuk kita terselamat daripada melakukan 2 kesalahan. Yang pertama kesalahan jali, iaitu kesalahan yang besar dan memberi hukum berdosa bila kita lakukan. Dan yang kedua adalah kesalahan khafi yang menyebabkan cacatnya sifat daripada tempat itu, kalimah itu. Jadi tak sempurna sifat dia. Jadi caranya adalah dengan bertalaqi dan musyafahah. Bertalaqi, anak murid baca, guru dengar. Ataupun musyafahah, guru baca, anak murid ikut. Itu adalah 2 cara. Dan cara yang terbaik adalah cara musyafahah. Musyafahah ni adalah cara yang terbaik yang memang dilakukan dari dulu lagi pada zaman Nabi. Sebab itu Jibril AS diturunkan. Kan? Jibril baca, Nabi ulang. Kan? Jibril baca, Nabi ikut. Itu cara dia, musyafahah. Okey. Sedangkan talaqi hanya anak murid yang baca, guru mendengar dan membetulkan bacaan. Boleh juga macam tu, tak ada masalah. Cuma yang paling tinggi dia punya martabat adalah musyafahah. Guru baca, anak murid ikut. Okey, itu yang pertama.
Ataupun boleh tengok refer pada yang saya bagi dekat dalam grup tu, boleh buka lah slide tu kan, tengok dekat situ boleh jelas kot. Kalau kat sini tak nampak jelas. Seterusnya adalah hukum berpegang dengan tajwid. Okey. Dalam hal ini terdapat satu golongan yang terlalu memberatkan dan satu golongan lain yang terlalu mengambil mudah. Okey. Untuk menjelaskan perkara-perkara tersebut, kita perincikan seperti berikut. Okay, dia ada perincian dia. Yang pertama yang kita sebut sebagai makhraj huruf dan yang kedua kita sebut sebagai sifat-sifat huruf. Makhraj huruf ini dia tidak akan lari. Hukum menjaganya adalah wajib dan hukum kita meninggalkannya adalah berdosa. Sebab apa? Makhraj huruf ni yang macam tadilah kesalahan jali. Kita menukar makhraj huruf daripada huruf tha menjadi huruf sin. Daripada huruf sin menjadi huruf sad, tebal dan nipis kan. Dia menukar, tukar baris daripada huruf baris atas pergi baris depan. Dia akan menjadi makhraj huruf. Bila kita jaga mesti hukumnya wajib. Kita tinggalkan hukumnya adalah haram, iaitu berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua daripada segi sifat-sifat huruf. Dan daripada segi sifat-sifat huruf ini terbahagi pula kepada dua bahagian. Yang pertama adalah sifat yang jika berubah akan mengubah bentuk huruf itu. Dan yang kedua adalah sifat hiasan. Sifat hiasan ni pula ada dia punya kategori. Ada dua keadaan dia nanti. Kita ambil yang pertama ni dulu. Yang pertama tadi makhraj huruf, kita jaga hukumnya wajib, kita tinggalkan hukumnya haram. Kan? Kita langgar hukumnya haram, iaitu berdosa. Yang kedua, sifat huruf terbahagi kepada dua. Yang pertama, sifat yang jika berubah akan mengubah bentuk huruf. Yang kedua adalah sifat hiasan. Sifat hiasan ni pula terbagi kepada dua. Kita akan terangkan. Kita masuk dulu sifat yang jika berubah akan mengubah bentuk huruf. Dia lebih kurang dengan makhraj. Sebab apa saya kata itu? Sebab dia kata sifat yang jika berubah akan mengubah bentuk huruf. Contohnya, sebab dia hukumnya sama dengan makhraj huruf juga. Menjaganya adalah wajib dan meninggalkannya, mengabaikannya adalah haram, berdosa. Sama dengan makhraj huruf. Macam mana yang dikatakan sifat yang berubah akan mengubah bentuk huruf. Okey, contohnya pada huruf sin kita membaca dengan tebal. Bila huruf sin kita baca tebal, dia tak jadi asa dah kan? Dia akan jadi asa. Kita buka, kita macam baca asa, tapi asa dia jadi sad macam tebal. Sebab itu sin dengan sad berbeza. Walaupun makhraj dia sama, sifat dia berbeza. Jadi sifat ini jika berubah dia akan mengubah bentuk huruf tersebut. Itu adalah berdosa. Itu adalah haram. Hukum menjaganya wajib, hukum mengabaikannya haram, iaitu berdosa. Ini sepakatnya ya. Lepas tu contohnya macam huruf ta. Kita tipiskan je. Huruf ta ni ada huruf tebal, kita nipiskan. Kita baca at-talaq, jadi ta. Tak boleh, dia akan at-ta. Mesti tebalkan huruf ta. Okey, sifat-sifat hiasan pada huruf ta, contohnya kan, termasuklah macam dia ada jahar, dia ada syiddah, benda-benda macam tu. Itu tak apa. Tapi kita keluarkan. Okey, dia macam ni. Huruf ta ni tebal kan? Okey, kalau kita misal kata kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tu jadi ta. Jelas-jelas bunyi ta, betul tak? Itu yang menyebabkan mengubah bentuk huruf. Tetapi sifat hiasan dia seperti menipiskan huruf ra yang berbaris atas dan depan. Contohnya perkataan Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Nipis, kita baca dengan nipis. Itu bukanlah sifat yang mengubah bentuk huruf itu. Cuma sifat dia tak sempurna lah. Dia tak tebal. Kita baca tak tebal. Kan? Macam ta. Kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyi macam ta. Kan? Tapi dia tak ada bunyi ta, tapi dia ada bunyi ta, cuma tak tepat. Sebab apa? Dia tak cukup. Dia punya sifat-sifat yang kuat dia tak cukup. Itu pun adalah sifat-sifat hiasan. Okay? Tapi apabila kita merubah huruf sin jadi sa, huruf sin jadi sad, huruf ta jadi ta, dia akan berubah dan dia akan mengubah bentuk huruf itu. Kan? Daripada huruf sin menjadi sad, daripada huruf ta jadi huruf ta. Jadi itu adalah haram. Dan yang kedua, sifat hiasan ini pula, yang kedua tadi disebutkan, contohnya adalah menipiskan huruf ra yang tebal, contoh baris depan dengan baris atas, ataupun tidak menjelaskan bunyi hamas pada huruf ha, bismillahirrahmanirrahim, tak keluarkan rahma. Itu bukanlah kesalahan yang
jika berubah dia mengubah bentuk huruf. Tidak, dia hanya sekadar sifat hiasan. Okey. Dan dia tidak memanjangkan huruf-huruf bersifat rakhawah. Contohnya perkataan huruf kalimah bismillah. Kita baca bismillah, bunyi sin tapi dia punya rakhawahnya tak lepas. Hamas dia tak lepas. Bismillah kan dia kena ada panjang sedikit. Kan kita nak kenal sifat-sifat dia. Itu adalah sifat hiasan. Jadi sifat ini semuanya diistilahkan oleh ulama sebagai lahnul khafi. Lahnul yang tersembunyi, kesalahan yang tersembunyi. Tetapi dia berada di dalam dua keadaan. Sifat ini, sifat hiasan ini walaupun dia berada di dalam lahnul khafi, iaitu di dalam keadaan yang tersembunyi, bukanlah kesalahan yang besar tetapi dia berada di dalam dua keadaan. Yang mana yang pertama, dia dalam keadaan ketika bertalaqi dan kedua, ketika bacaan orang awam ataupun bacaan biasa. Saya sebut bacaan orang awam lah, senang ya. Yang pertama, keadaan bertalaqi. Keadaan bertalaqi ni hukumnya sama seperti yang pertama, makhraj huruf tadi, dan kedua, sifat bila kita ubah dia akan ubah bentuk huruf itu. Kan, dia akan menjadi wajib menjaganya dan kita bila kita tinggalkan dia jadi haram, iaitu berdosa. Itu sebab sesiapa yang nak masuk kelas bertalaqi, dia kena pegang benda ni. Ketika bertalaqi wajib menjaganya, hukum dia wajib, dan bila kita mengabaikannya, meninggalkannya, ianya adalah haram dan berdosa. Kerana apa? Kerana ianya adalah penipuan dalam menyampaikan riwayat. Kan? Jadi Jibril alaihissalam turun kepada Nabi, Nabi baca sahabat bawah-bawah kan, sampailah kita bacaan macam tu. Bila kita baca, kita buat banyak berlaku kesilapan. Itu yang dikatakan penipuan dalam menyampaikan riwayat. Okay, jadi kita tak baca seperti mana yang Jibril alaihissalam sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ketika keadaan bacaan biasa ataupun orang awam, terdapat dua keadaan di dalam kes ini. Yang pertama, dibaca oleh orang yang mahir dengan hukum tajwid. Orang yang mahir dalam hukum tajwid apabila membaca ada kesilapan seperti ini, kesilapan khafi tadi, lahnul khafi tadi, ia menjadi satu keaiban untuk diri dia. Dan yang kedua, apabila dibaca oleh orang awam, maka dia telah menolak kesempurnaan bacaan, namun ianya tidaklah berdosa. Jadi maka di dalam kumpulan ini, di dalam yang masuk intensif, tak kisahlah batch pertama sampai batch kelima ni, bila dia dah masuk dalam kumpulan ini, saya meletakkan semuanya di dalam kumpulan yang kedua ketika bacaan biasa. Yang pertama, dia adalah orang yang mahir dengan hukum tajwid. Jadi bila ditinggalkan, ia adalah menjadi satu keaiban. Aib, menjadi aib lah. Bukanlah sampai berdosa, aib lah jadikan. Jadi daripada awal ni tak adalah aibnya, kan? Nanti sampai dah habis kita dah belajar sifat, nanti kat situ baru kita ceritakan. Okey, sebab kita dah belajar, kita dah cuba memahami, kita dah cuba nak praktik. Jadi bila kita baca, kita cuba kurangkan kesilapan dalam bab ini sebab kita tergolong dalam orang yang mahir hukum tajwid. Ini saya tak termasuk hukum-hukum mat, hukum dengung semua ya. Ini tak termasuk. Kat sini saya lebih kepada makhraj dengan sifat. Sebab itu kita punya penumpuan dalam intensif ni kan. Okey. Jadi yang saya nak ambil daripada poin daripada pertama tadi sampai ke sini, kumpulan ini adalah termasuk di dalam kumpulan orang yang mahir dalam hukum tajwid. Jadi apabila tinggalkan benda-benda ni, dia akan jadi satu keaiban. Okey, kat sini gambar rajahnya menunjukkan secara kesimpulan dia lah. Kan, ada rumusan dia apa yang kita cerita tadi. Okey. Boleh ni belum masuk lagi. Tenang-tenang lo. Boleh sengih-sengih lo. Okay. Kemudian kita masuk kepada makhraj utama huruf Arab. Dia melibatkan rongga. Rongga itu apa? Ruang kerongkong dan juga ruang mulut. Ruang kerongkong dan mulut. Kerongkong yang panjang ni, yang kat bawah ni, mulut adalah dalam mulut. Lepas tu ruang kerongkong sahaja, mulut ni yang terlibat apa? Langit, lidah, gigi, bibir. Ini mulut lah, dalam mulut kita ni. Dan juga rongga hidung. Okey, kita tengok gambar rajah. Ni. Ini yang akan yang terlibat di dalam makhraj nanti. Apa dia tadi? Kita sebut rongga dan kerongkong. Rongga,
Ni kan. Bila dia sebut rongga, dia termasuklah ruang mulut warna hijau ni dan yang bawah ni, kerongkong ni. Apabila kita sebut kerongkong, melibatkan yang kerongkong biru ni sahaja. Bila kita sebut rongga hidung daripada sini, sini, hidung kita ni, batang hidung. Okay. Dan bila kita sebut mulut, termasuklah mulut ni apa? Lelangit warna kuning ni, gigi warna putih ni, bibir depan ni, lidah merah ni. Okay. Jadi dia terlibat semua tu. Itu adalah yang dikatakan dengan mulut. Okay, seterusnya kita tengok di dalam kerongkong. Di dalam kerongkong terdapat 3 bahagian, iaitu pangkal lidah, injap suara iaitu tengah kerongkong dan juga pangkal kerongkong. Yang disebut peti suara. Okay, yang disebut peti suara. Okey, Kak Azizah dah masuk. Ahlan. Okey, jadi kita tengok pangkal lidah. Pangkal lidah ini kalau kita tengok dia adalah di atas ini. Pangkal lidah, belakang lidah ni, bahagian atas kerongkong yang paling hampir dengan rongga mulut kan. Atas sekali ni, dia kat dalam jadi kita nampak. Jadi kita dapat rasa dia hampir dengan rongga mulut kita. Dia dah dekatlah dengan kawasan mulut kita dalam ni. Kemudian tengah kerongkong ni adalah injap suara, di mana kalau kita bercakap, kalau kita makan, kita nak telan, kita akan rasa macam ke belakang, ke depan, dekat halkum kita kat tengah-tengah ni kan, dia bergerak-gerak, itu adalah injap suara. Dan pangkal kerongkong ni adanya peti suara kita kat bawah ni. Peti suara kita ni bila kita bercakap, kadang dia tertutup peti suara ni, kadang terbuka, dia ada keadaan dia. Itu nanti kita akan ceritakan. Jadi dalam kerongkong ada 3, atas, atas, tengah dan bawah ataupun pangkal. Atas ni adalah bahagian kerongkong yang paling hampir dengan mulut, yang tengah ni adalah disebut sebagai injap suara. Kalau kita cakap kan, kita rasa kalau kita nak telan macam ada benda kita tertarik, macam itulah. Dan yang bawah sekali, bawah pangkal ataupun bawah adalah peti suara. Yang mana kalau kita bercakap ni dia bergerak bawah ni. Tutup, buka. Cuma kita tak nampak je. Kan? Betapa Masya Allah, Subhanallah, Allah jadikan kita ni nampak tak? Setiap satu perkara tu ada dia punya fungsi-fungsi dia yang kita tak nampak. Kan? Jadi kita tengok dalam mulut ni pula ada lelangit. Lelangit ni pula kalau kita tengok lelangit dia pelbagai-bagai. Dia ada banyak. Yang pertama gusi yang ada atas ni, atas daripada gigi kita. Kemudian kita akan jumpa bahagian depan lelangit. Bahagian depan lelangit ni. Kalau daripada dalam, inilah dia punya gambar rajah ni, ada gigi ni kan, macam ni. Kan kita akan terbayang, betul tak? Kita akan rasa. Kemudian lelangit yang bertulang, iaitu lelangit yang kalau kita rasa kat tengah tu dia adalah macam tulang keras. Dan lelangit berdaging lembut yang belakang tu. Dan juga anak tikak kita yang tergantung-gantung bila kita nganga tu kan, nampak dia terjuntai-juntai dia kat situ. Itu adalah anak tekak. Itu yang ada di dalam kawasan lelangit. Ini sebagai mukadimah saja. Lidah pula terbahagi. Kalau kita tengok dalam ni, lidah ni terbahagi sampai 5. Yang kita tahu lidah kita 3 je, betul tak? Pangkal, tengah, depan. Dia nak sampai ke depan tu dia ada benda lagi. Pangkal belakang tadi, lepas tu lidah, pangkal yang belakang tu dia kata, lepas tu belakang lidah belakang. Dia lagi lidah tu belakang, sama tu pangkal dengan belakang, tapi dia asingkan. Tengah lidah je dia letak satu. Hujung lidah yang hampir-hampir kat ujung ni. Lepas tu yang kepala lidah tu yang hujung sekali. Nampak berapa banyak hujung lah Ustazah kat sini ada. Kan? Berapa banyak belakang. Belakang ada 2, depan pun ada 2. Jadi tengah-tengah yang satu. Tapi kalau kita nak senang, kita ambil pangkal lidah tu yang bahagian belakang lah. Yang hujung lidah yang depan. Okey, ini sebagai dia punya huraian secara mendalam dia. Dan gigi, gigi ni kita pun belajar masa sains dulu kan. Semua orang belajar sains kan. Apa Ustazah dia ajar sampai sains semua keluar ni. Kita lebih fokus kepada ni, warna hijau ni ya. Tengok hijau ni, banyak hijau ni kita guna nanti. Iaitu gigi kacip tengah, atas dan bawah. Dia akan mengeluarkan beberapa huruf di situ. Okay, gigi kacip tengah dan atas. Tengah dan atas dan bawah. Okay. Kemudian kita masuk kepada makhraj. Makhraj yang pertama adalah rongga ataupun di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai jauf. J-A-U-F, jauf. Rongga. Rongga ini adalah termasuk padanya rongga kerongkong dan rongga mulut. Rongga kerongkong yang mana? Belakang yang biru tadi kan. Sama je tengok. Color dia depan sama dengan color yang belakang. Cuma yang belakang ni dah tak serabut. Kita boleh nampak dengan lebih jelas. Iaitu rongga kerongkong adalah warna biru ni dan rongga mulut dalam ni. Apa yang ada huruf di dalam rongga ini?
Keluar daripadanya 3 huruf mad. 3 huruf mad iaitu alif mad, waw mad, ya mad. Contohnya qala, yaqulu, qila. Okey. Bila kita tengok, bila kita sebut benda tu, yang akan melibatkan perubahan di sini adalah lidah. Cuba kita tengok gambar Raja, alif mad kan, alif mad ni. Lidah kita akan berada di dalam keadaan yang berehat. Qala kan, dia tidak terangkat pun, sedikit pun tak sangat. Lidahnya macam tu je. Kemudian kita kata yaqulu, yaqu, kita rasa tertekan. Yaqu, tu pangkal lidah kita belakang tu dah mula naik. Yaqulu. Dan ketiga, qila. Lidah depan kita ni akan naik sedikit. Yang bahagian tengah dia akan naik. Jadi qila, qila. Okay. Jadi ingat, pada rongga ni ataupun jauf hanya ada 3 huruf di situ, iaitu huruf mad. Ingat, huruf mad adalah alif, waw, ya, awi. Ingat awi search pun boleh, tak ada masalah. Kan dulu-dulu minat rock ke kan, sesekali tak salah. Kan jangan sampai lara sudah. Okay. Jadi di sini diceritakan huruf mad itu dinisbahkan kepada keseluruhan laluan suara. Kenapa dikatakan dinisbahkan kepada keseluruhan laluan suara? Iaitu rongga, kerana ianya keluar dengan tekanan yang paling rendah terhadap suara. Sebab apa? Tekanan yang keluar daripada kita menyebut 3 huruf mad ini adalah tekanan yang rengat, yang rendah, yang paling rendah, yang sangat rendah. Okay. Sebab yang saya sebutkan tadi, lidah berada dalam keadaan rehat untuk kita menyebut huruf alif mad, qala. Lepas tu bahagian tengah lidah kita akan terangkat sedikit untuk menyebut huruf ya, qila, ya mad ya. Dan yang ketiga, bahagian belakang lidah akan terangkat untuk menyebut huruf waw mad sambil memunculkan kedua-dua bibir. Sebab itu saya selalu pesan, apabila ada huruf yang berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan, kita muncungkan, sebab dia isyarat dia untuk menunjukkan dia di berbaris hadapan. Jangan kita baca a'udzubillah, mana muncungnya? Bila baris depan muncung, a'udzubillah, baru kita dengar bunyi zu, ada yang tahu. Kalau kita a'udzubillah, dia macam pun ada. Macam dia bercampur. Itu dinamakan bercampur di antara baris atas dan baris depan. Jadi bila di baris depan, kita muncungkan dia. Jangan huruf yang baris atas kita muncungkan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kat situ kita bersungguh nak muncungkan walaupun ra itu bukan berbaris hadapan. Kan? Bila huruf itu berbaris hadapan, kita tak buat. Jadi tak nampaklah dia punya baris depan mat tu. Jadi kita munculkan bibir apabila dia berbaris depan dan dia lagi mat. Bila huruf mat lagi kena muncul. Dan dinisbahkan huruf waw dan ya yang tanpa huruf mad. Jadi selain daripada keadaan rongga ini, kepada makhraj yang sebenar, dia akan ada makhraj yang sebenar untuk huruf waw dan ya yang bukan mad. Kerana tekanan suara pada kedua-duanya lebih tinggi berbanding ketika menjadi huruf mad. Bila jadi huruf mad, tekanannya rendah. Jadi lidah kita tak ada tekanan. Bila kita sebut qala, yaqulu, qi, bersahaja. Tapi bila kita sebut huruf ya itu dan waw itu nanti sendiri, pada makhraj yang sebenar dia akan berlaku perbezaan. Okey. Mana perbezaan yang kita masuklah insya-Allah. Okey. Itu adalah yang pertama, iaitu tadi apa? Rongga ataupun jauf. Keluar daripadanya 3 huruf iaitu alif mad, waw mad dan ya mad. Okey. Kemudian yang kedua, okey, makhraj yang kedua adalah kerongkong ataupun bahasa Arab kata al-halq, halq. Iaitu halqum. Kawasan halqum ni sebut kerongkong lah. Okey, bahasa Arab. Okey, dekat kerongkong ni terdapat 3 makhraj bagi 6 huruf. Okey. Ada 3 makhraj pada kerongkong dan dia ada 6 huruf. Okay, jadi kita tengok apakah dia. Yang pertama kita sebut sebagai pangkal kerongkong ataupun bawah. Kat mana? Dekat lekuk ni. Pangkal kerongkong iaitu kawasan peti. Ingat, pangkal kerongkong tadi adalah peti suara. Kan peti suara kita yang kadang tertutup, kadang terbuka. Macam mana keadaannya Ustazah tertutup terbuka tu? Okey, kita cerita sedikit. Yang keluar daripadanya adalah makhraj huruf hamzah dan huruf Okey, untuk kita belajar makhraj,
kita perlu mematikan huruf itu baru dia keluar makhraj. Kalau kita sebut dia ha, kita tak dapat kat mana makhraj dia. Kita sebut a, kita tak tahu di mana. Ain kita sebut, kita tak tahu makhraj dia di mana. Hamzah tak nampak. Tapi kalau kita matikan dia baru kita rasa di mana. Okey. Yang pertama dia kata huruf hamzah sukun, iaitu hamzah yang mati. Dia keluar dengan merapatkan kedua peti suara. Macam mana yang dikatakan merapatkan kedua peti suara? Ni tertutup, nampak dia tertutup. Cuba kita sebut a. Kita rasa sepit tak kawan ni? A. Dia macam a, dia jadi macam tu kan, kecil. Dia jadi macam menutup lah, macam tersekat. Sebab itu dia ada sifat, satu sifat dia iaitu, saya bagi satu je. Satu sifat dia iaitu jahar. Jahar itu adalah tertahan nafas. Okey. Jadi bila dia tertahan nafas, sebab tu dia tak ada keluar dia tak ada bunyi. Tapi kalau kita kata lah, ada keluar tak? Ada bunyi keluar kan? Lah, itu beza dia tadi. Alif mat tadi berbeza dengan hamzah mati. Sebab itu dekat sini ditunjukkan, kita tengok gambar Raji, hamzah yang sukun keluar dengan merapatkan kedua peti suara. Tetapi apabila hamzah itu berbaris, dia akan menjarakkan kedua-dua peti suara itu. La, a, i, u. Kita punya peti suara ini terbuka. Tapi bila kita matikan huruf itu, dia akan tertutup. Berbeza dengan huruf ha, ha yang keluar, bila kita matikan huruf ha itu, kedua-dua bahagian peti suara kita akan terbuka. Kalau a tadi kita rasa macam dia tersepit kan? A, habis. Kan macam tak ada bunyi apa dah. Tapi kalau ha, ada bunyi benda lepas kan? Kan? Kita sebut tak, dia ada sebab peti suara kita terbuka. Peti suara kita terbuka tu dia akan mengalirkan suara. Dia akan mengalirkan suara. Kalau macam tadi dia tersekat, bila tersekat dah tak ada apa keluar. Habis dekat situ. Jadi kita tak boleh cerita sifat banyak sangat sebab kita baru masuk makhraj. Bila kita masuk sifat dia akan jadi pening. Jadi itu adalah gambaran dia. Sebab itu walaupun makhraj mereka ni sama, hamzah dengan ha, tetapi sifat dia berbeza. Sebab itu ada yang peti suara tertutup, ada yang peti suara terbuka. Okey? Jadi berbeza. Walaupun dia daripada pangkal ke rongkong, sama je tempat dia, tapi sifat dia berbeza. Jadi membuatkan cara kita nak menyebut huruf itu adalah berbeza. Okey? Dan perlu diingat satu yang menjadi orang kata sinonim sangat dengan kita, orang kita ni, bila sebut ha dia kata datang daripada dada. Tak ada huruf yang keluar daripada dada. Okey? Okey, tak ada. Kalau kita kata ha, jangan kata Ustazah, ha. Dia jangan sebut ha. Kalau kita sebut ha, kita tak tahu kat mana sebenarnya makhraj dia. Jadi kita matikan. Setiap kali kita nak sebut huruf apa pun kita nak sebut, kita matikan dia. Tak kisahlah dengan huruf hamzah ataupun dengan huruf ba sebelum dia bah, tah. Dia akan keluarkan, dia akan meletakkan di mana makhraj huruf itu yang sebenarnya. Jadi cara nak menyebut huruf adalah dengan mematikan dia. Jadi barulah kita tahu di manakah makhraj huruf, tempat keluar. Makhraj itu tempat keluar, di manakah tempat keluar setiap huruf. Jadi di pangkal di bawah ini adalah huruf hamzah dengan ha, Okey. Tempat yang sama, sifat dia akan berbeza. Yang kedua adalah di tengah-tengah kerongkong atau di tengah-tengah halkum. Iaitu yang keluar daripadanya, iaitu daripada sisi apa? Kawasan injap suara, keluar daripadanya makhraj ha dan juga ain. Ini adalah huruf yang boleh dikatakan huruf killer untuk orang kita kan. Ada yang dah tersenyum kan. Jadi dia tahu kat mana kelemahan dan kekurangan masing-masing, sendiri boleh tahu. Jadi ha ni, kalau kita tengok gambar rajak ha dengan ain, nampak tak perbezaan dia? Sebab ain ni dia akan jadi lebih sempit daripada ha pedas ni. Sebab apa? Ha pedas. Sebab itu kita pun kata ha pedas. Ha pedas ni dia akan mengeluarkan satu bunyi dia. Mana kita pedas? Nak air kan? Jadi kena tekan. Setiap huruf bila kita nak sebut, kita kena tekan dia. Kalau kita tak tekan, dia tak akan memaksa kita supaya keluar pada makhraj dia. Macam ha ni. Kita jangan baca alhamdulillah. Kita tak tahu kat mana. Kita tekan kita akan rasa tekanan. Dia dekat tengah-tengah ni. Sebab itu bila kita tengok huruf ha dengan huruf ain, makhraj dia nampak ni.
dia punya ni, kita punya apa, injap suara ni kita akan menolak ke belakang. Kalau ain lagi kita menolak hampir melekat dekat belakang ni dah, dekat-dekat. Tapi kita tak boleh matikan dia, kita tak boleh lekatkan dia habis. Kalau kita lekatkan dia habis, dia akan terhalang daripada mengeluarkan sifat dia. Jadi sifat tu kita akan belajar nanti, jangan pening-pening. Jadi huruf ha dengan huruf ain ni berbeza, walaupun makhraj dia sama, sifat dia berbeza dan dia akan mengeluarkan sifat yang berbeza. Walaupun makhraj dia sama. Cara tempat macam bila dengar ustazah sebut macam senang lagi ustazah sebut. Macam senang. Tapi ustazah pun perlukan satu kekuatan untuk menyebut huruf itu. Ain, tak kisahlah ain ke ba-ain ba. Okay? Jadi dia akan ada tekanan. Mesti akan ada tekanan. Okay? Sebab itu macam tadi. Dia kata ya alif waw ya mat tadi kan, huruf yang mat tadi daripada rongga tekanannya rendah, betul tak? Sebab itu kita baca kita tak perlu menekan-nekan pun. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni biasa. Tapi kalau kita sebut huruf itu dalam keadaan mati, alhamdu ham, kita kita tekan huruf tu baru dia akan keluar kat mana tempat dia. Okey, sama je dengan ha ni, dengan ain ni. Jadi dia akan ada tekanan yang tinggi bila kita nak sebut. Sebab itu bila sebut setiap huruf kita kena tekan. Kalau tak tekan dia tak cantik keluar dia. Bukan tak betul, dia tak akan cantik. Kita sebutlah dia. Tak mau. Dia kena tekan. Dia rasa macam perik sedikit. Okey. Dan satu lagi makhraj yang keluar daripada huruf yang akan keluar daripada makhraj kerongkong ini, dua lagi huruf iaitu di atas. Ni pun satu masalah juga huruf-huruf ni. Kalau siapa orang utara dia berganda sedikit masalah dia sebab dia pukul rata sikit. Huruf ghain, kha dengan qaf sama je bunyi dia kebiasaannya. Lagi kalau orang yang pekat-pekat tu. Kan? Dia susah sikit. Dia ini bukannya saya nak mengata tidak ya. Saya pun dapat benda ni pengalaman daripada guru saya, syekh saya, dia mengajar. Dia dengar kami baca ramai-ramai kan. Satu kelas baca ramai-ramai. Dia tahu saya ni daripada barat, dia tahu sahabat saya daripada utara, daripada timur, daripada selatan, dia boleh tahu. Jadi dia kata, ini adalah cara bacaan satu dunia. Seluruh dunia baca macam inilah dia kata. Kalau orang tu daripada utara, itulah bunyi dia. Kalau orang itu daripada barat, itulah bunyi dia. Jadi bila saya pengalaman mengajar daripada tahun 2010 sampai sekarang, bila saya perhati betul kata Syekh tu. Kan? Dan benda tu kena ada pengalaman rupanya. Betul lah. Jadi kalau orang-orang area Kedah, Hulu, Perak yang hujung-hujung tu pun dia dah mula ni ada masalah sikit. Kalau macam orang-orang timur kan, orang Kelantan, tapi kalau dia dapat betul dia akan jadi cantik. Tapi kalau dia macam timur kan dia lembut orangnya kan. Kalau dia baca lembut-lembut macam tu lah jadi je. Alhamdulillah macam dia cakap dengan kita tu lembut je kalau orang timur macam tu. Kalau macam orang Kedah ni dia garang kan. Tapi dia pukul rata, ghain, kha dengan qaf sama. Tapi kalau dapat memang cantik bunyi dia. Okay. Daripada atas kerongkong ini keluarlah daripadanya huruf ghain dan huruf kha. Tetapi kalau kita tengok di sini ghain dengan kha ni pun sama, walaupun dia di makhraj yang sama, kedudukan dia mesti berbeza. Sama dah dengan kalau kita tengok tadi huruf ain dengan huruf ha. Ain dengan ha kita punya keadaan nampak ni, gelombang ni pun berbeza tempat dia. Setiap huruf tu dia akan ada perbezaan walaupun pada makhraj yang sama. Kemudian kita pergi kepada ghain dan kha. Kalau kita tengok kha ni lebih ke atas lagi daripada ghain. Nampak ni? Gelombang ni daripada bawah ni kalau ghain ni. Kat belakang. Kalau kha dia sebab itu bunyi dia kasar sikit daripada ghain. Ghairil kalau kha pula khair, kalau ghain ghair sikit dia akan lembut sedikit. Ghain ni daripada kha. Bunyi dia. Kalau kita sebut apa huruf ghain, kita sebut ghain, tak sebut. Kalau kha, nak sebut dia pun dah kha, mesti kena keluar. Kalau tak keluar, kena keluarkan. Macam kita nak berdengkur pun ia juga, macam kita nak keluarkan kahak pun ia juga. Okey, kata sekak. Kemudian kita masuk, okey, habis. Yang pertama tadi rongga iaitu jauf, keluar daripadanya 3 huruf mad, alif, waw dan ya. Di mana keadaan 3 ni, jadi dia tekanan dia rendah. Jadi bila kita sebut dia, kita tidak memerlukan kekuatan
yang bersungguh-sungguh. Tetapi masuk kepada makhraj yang sebenar kan, daripada huruf yang kerongkong tadi keluar daripadanya 3 tempat 6 huruf. Yang pertama adalah pangkal ataupun peti suara tadi keluar daripadanya huruf hamzah dengan ha, a dengan ah. Yang kedua di tengah huruf ha dengan ain, ah, ah. Dan yang ketiga adalah di atas atau yang tengah tadi ataupun disebut injab suara. Yang atas ni adalah bahagian kerongkong yang paling hampir dengan bahagian mulut kita ke dalam ni. Keluar daripadanya 2 huruf kha dan ghain. Kan bunyi ghain tu dia bunyi dia slow sikit daripada kha. Kha tu perlukan tekanan yang lagi kuat. Perlukan tekanan yang lagi kuat bila sebut. Setakat kita belajar 2 makhraj ni, boleh lagi? Boleh lagi. Senyum, saya tanya. Jangan senyum dulu. Kita jalan sedikit. Ada persoalan ataupun ada persoalan boleh terus tanya. Jangan malu-malu. Jangan tanya, Ustazah macam mana saya nak sebut, saya tak pandai. Jangan. Itu bukan soalannya. Itu sebab itu nanti bila kita habis makhraj ni, kita akan buat latihan. Latihan tu nanti saya akan masukkan dalam grup. Rujukannya adalah pada YouTube. Jadi kita akan buat latihan itu bukanlah sehingga boleh betul-betul sebut, tapi sehingga sekurang-kurangnya dia ada jadi kepada huruf itu. Insya-Allah. Ini semua dah berdebar dah ni. Jadi seterusnya adalah pangkal lidah ataupun lidah belakang. Keluar daripadanya ada 2 huruf. 2 huruf ini dan akan menjadi confuse orang. Yang pertama adalah huruf qaf dan yang kedua adalah huruf kaf. Tengok di sini, pertama huruf qaf, yang kedua adalah huruf kaf. Kalau tengok dekat handphone masing-masing pun ada sama je slide yang saya bagi. Yang huruf qaf cuba tengok, dia kata apa? Lidah belakang dan lelangit berdaging. Dan kalau kita tengok gambar rajah tu, untuk huruf qaf, lidah tu ke belakang sikit kan? Ni dia berada di belakang sedikit. Berbanding dengan huruf kaf, di atas lagi. Nampak? Kalau qaf tadi kat belakang lagi. Belakang ni, habis ni. Sebab itu huruf qaf ni tengok ni, lidah ni dia lekat habis belakang ni. Sampai nak dekat ke tekak ni. Dia akan habis melekat. Habis ni melekat ni. Sebab itu dia tak ada can angin-angin nak lalu. Dia takkan ada can angin nak keluar. Itu dia punya dalil dia ataupun hujah dia. Berbanding dengan huruf kaf, nampak ni dia ada ruang ni. Dia akan melekat dan dia akan lepas. Dia akan menghasilkan bunyi angin. Walaupun qaf dengan kaf sama, tetapi qaf ini disebut lidah belakang dan lelangit berdaging. Tetapi huruf kaf dia ada pertambahan sedikit. Lidah belakang, lelangit berdaging dan bertulang. Dan bertulang. Ni kalau kita rasa dekat ni, dia macam tulang belakang kita kat atas ni. Dia ada rasa. Dia keras. Macam batang macam tu. Macam tulang belakang lah. Tulang belakang lelangit kita tu kan. Pandai-pandai dah kita nak istilahkan dia apa. Itulah dia. Kalau kita sebut lidah belakang dan lelangit berdaging, dia adalah huruf qaf. Kalau huruf qaf ni tengok ni, dia memang takkan ada can punya laluan apa-apa angin ke apa-apa pun, dia tak ada. Pintu tu tertutup habis. Dia ada pintu terbuka untukmu, kata kat dia. Tetapi huruf kaf ada ruang untuk kau masuk, kata dia. Untuk kau lalu angin-angin, silakan, kata dia, boleh. Sebab itu kaf itu begini gambar rajahnya. Saya suka ambil kitab ini sebab gambar rajahnya agak jelas. Kalau macam ada setengah-setengah kitab, gambar rajahnya off ke kaf ke sama je dia kan. Jadi macam ni saya nampak dia lebih senang untuk difahami sebab kalau kita tengok, sebab itu saya kata qaf tadi tak ada ruang yang mengizinkan dia untuk lalu angin-angin ni, nampak ni. Dia melekat habis ni. Pergi belakang tu kan. Lidah belakang lidah belakang kita ni terus pergi ke lelangit belakang yang berdaging dan terus lekat. Sampai dah nak ke anak tekak ni. Ni anak tekak ni, terkeluar belakang ni. Ni anak tekak. Dapat rasakan tak? Payah ni nak sebut Ustazah. Ya, agak payah sedikit. Tetapi kalau huruf kaf, nampak ni. Dia ada ruang-ruang di sini. Ruang-ruang ni yang akan mengizinkan angin-angin itu lalu sedikit. Sebab itu bunyi dia pun sedikit je angin dia.
Nanti itu ada, kita masuk bab sifat dah nanti. Tapi itu adalah gambaran untuk huruf qaf dan kaf. Qaf dengan kaf ni kita letak di satu makhraj yang sama, iaitu pangkal ataupun lidah belakang. Pangkal lidah ke lidah belakang ke samalah tu. Tapi kalau kita tengok keadaan lidah yang tadi diceritakan, lain dah. Pangkal lidah yang belakang sekali. Ini lidah belakang depan sikit daripada pangkal lidah kan. Jadi jangan confuse, kita guna je lidah belakang yang belakang lah yang kita pandai. Yang kita tahu lidah belakang, tengah dengan depan. Kita bagi 3 je cukup. Jadi lidah belakang dan lelangit berdaging adalah qaf. Lidah belakang, lelangit berdaging dan bertulang, dia adalah kaf. Okey. Itu adalah makhraj huruf qaf dan kaf, iaitu melibatkan belakang lidah. Jadi yang pertama tadi rongga ataupun jauf. Yang kedua adalah kerongkong ataupun halq, keluar daripadanya 6 huruf, ada daripada pangkal, tengah dan atas. Atau hamzah dipangkal dengan ha, tengah adalah ain dan ha, di atas adalah huruf ghain dan kha. Okey. Kemudian kita masuk lidah. Lidah ni kawasannya ada banyak. Jadi belakang lidah ni terlibat ada 2 huruf kaf. Okey, yang pertama kita ambil lidah belakang. Lidah belakang ni ada 2 huruf, qaf dan kaf. Di mana huruf qaf lidah belakang dan lelangit yang berdaging. Tetapi huruf kaf lidah belakang, langit berdaging dan bertulang. Okey, jangan ditinggalkan tulang-tulang dia di situ. Nanti kalau saya tanya tak dapat jawab. Tak ada soalan pun. Saja je. Okey, itu adalah belakang, lidah belakang ataupun pangkal lidah. Kemudian lidah yang kedua, saya sebut lidah kedua. Lidah kedua adalah tengah. Kita cerita pasal tengah lidah. Tengah lidah ni kalau kita tengok, dia sebut, tengok ya gambar raja yang ada dekat handphone ke, dekat slide saya ke boleh. Yang pertama dia kata tengah lidah dan pertengahan lelangit. Yang kedua pun tengah lidah dan pertengahan lelangit. Yang ketiga pun tengah lidah dan pertengahan lelangit. Apakah huruf-hurufnya? Tengah lidah dan pertengahan langit ada 3. Kalau belakang tadi ada 2. Jadi tengah lidah ada 3. Yang pertama huruf jim. Yang kedua huruf shin. Dan yang ketiga huruf ya. Okey, perlu diberi perhatian bukan huruf shim ya. Tak ada huruf shim. Shin. Itu S-Y-I-I-N. Shin. Habis dengan nun. Okey. Jadi kenapa sama Ustaz tapi bunyinya lain je? Okey, apakah yang membezakan mereka ni? Kalau kita tengok macam ni kita tak berapa nampak. Ya ni tadi adalah ya yang tanpa mat. Sebab ya mat tadi termasuk dalam rongga. Rongga kan? Rongga tadi adalah ya mat. Di mana tekanan rendah. Kat sini ya ni tanpa mat. Tekanannya agak tinggi. Jadi kita tengok apakah perbezaan di antara ketiga-tiga makhraj ini, huruf ini. Walaupun makhrajnya sama di tengah lidah dan di tengah lelangit. Apakah yang membezakan dia? Yang membezakannya adalah kedudukan lidah. Kedudukan lidah untuk huruf jim, kalau kita tengok, tengah lidah tu dia akan melekat dengan tengah lelangit. Okey, dia akan lekat, dia akan melekat. Sebab itu bunyi dia ja, bukan bunyi dia ca. Ca, itu bunyi ca. Sebab orang Melayu kita ni ada huruf ca. Huruf Arab tak ada huruf ca. Sebab itu bila kita dengar orang Arab baca was-sama'i dzatil buruj. Kalau kita orang Melayu was-sama'i dzatil buruj. Berbeza. Sebab apa? Sebab apa jadi ca? Sebab kita tergelincirnya kita punya lidah dengan lelangit kita yang sepatutnya melekat. Tengok ni, jim ni dia melekat. Okey, kedudukan dia mesti melekat. Yang kedua shin. Shin ni adalah makhraj dia tengah lidah hampir dengan tengah lelangit. Tetapi tak melekat, dia hampir sahaja. Dan yang ketiga adalah makhraj huruf ya yang tanpa mat, di mana dia adalah di tengah lidah dan juga tengah lelangit tetapi jauh. Tengah lidah jauh daripada tengah lelangit. Nampak kedudukan je. Yang pertama jim melekat, habis melekat. Kalau shin ash, kita tak boleh lekat. Bila kita lekat dia tak akan keluar tafash itu. Ash, macam nak keluar? Sebab kita dah lekat dia tak akan keluar. Sebab itu dia kena ada ruang. Bila ada ruang baru dia akan mengalirkan suara ataupun dia akan mengalirkan nafas, helaan nafas kita ataupun bunyi ataupun suara. Ash, dia akan ada bunyi. Ash, dia akan ada bunyi. Kalau ya pula ai,
ai kan. Kalau sebab beza dengan kita sebut qila mat tadi kan, biasa je. Kalau ini ai, fabi ayyi kan, fabi ayyi kita akan enjut sedikit, iyyaka kan, sebab dia kena enjut sedikit ya ni. Jadi tekanannya tinggi, tetapi berhati-hati apabila kita dengungkan nun ke dalam shin kan, sebab dia akan bunyi dia lebih kepada nun ke dalam ya. Contohnya kita sebut mi syai, kita jangan sebut mi syai, dia akan pergi ya dulu. Mi bunyi ya kan. Mi syai, dia akan berada di dua, sama ada shin atau ya, shin atau ya. Tapi kalau kita tinggikan sedikit lidah kita, tengah lidah hampir kepada langit ni, dia akan bunyi shin. Mi syai, dia tak bunyi mi. Kalau kita jauh, lidah kita jauh, dia akan bunyi ya. Mi syai, jangan mi syai kan, tinggikan sedikit. Kalau ya kita sebut macam biasa, kita dengungkan dia kepada ya, mi yau. Okey, itu adalah huruf ya yang tanpa mat. Jadi tiga-tiga huruf ini berada di tengah lidah dan tengah langit. Okay. Yang pertama tadi rongga ataupun jauf keluar daripada, saya ulang banyak kali ni. Tiga huruf iaitu huruf ma, alif, waw, ya, qala, yaqulu, qila. Yang kedua daripada kerongkong, ada terbahagi kepada tiga kerongkong ini dan keluar daripadanya 6 huruf. Yang pertama pangkal ataupun bawah ataupun peti suara, keluar daripadanya huruf hamzah dan ha. Yang kedua di tengah-tengah ataupun injap suara, keluar daripadanya huruf ha dan ain. Yang ketiga kerongkong, iaitu bahagian yang paling hampir dengan mulut kita, iaitu kha dan ghin. Tiga tempat keluar daripadanya 6 huruf daripada kerongkong, al-halqa ataupun al-halqa. Yang ketiga tadi kita sebut sebagai pangkal lidah ataupun lidah belakang. Terbit daripadanya 2 huruf iaitu qaf dan kaf. Kalau qaf pangkal lidah dan lelangit berdaging. Kalau kaf pangkal lidah, lelangit berdaging dan bertulang. Okey, jangan ditinggalkan dia, dan bertulang. Dan yang seterusnya yang keempat kita cerita pasal tengah. Tengah lidah dan tengah lelangit. Poin dia di sini tengah, lidah yang tengah sebab lisan. Kalau bahasa Arab lidah ni lisan. Okey, lidah ni dia ada banyak dan makhraj huruf ni kebanyakannya keluar daripada sekitar lidah. Okey, keluar banyak daripada lidah. Jadi kita dah belajar belakang lidah, kita dah dapat tengah lidah. Tengah lidah ada tengah lelangit, keluar daripadanya 3 huruf iaitu jim, shin dan ya. Kalau kita tengok setiap makhraj yang kita belajar daripada tadi, rongga, daripada kerongkong, daripada pangkal lidah, daripada tengah lidah, semuanya walaupun makhraj dia sama, tetapi yang membezakan adalah kedudukan kita, cara kita nak keluarkan. Kedudukan lidah kita. Kedudukan lidah kita akan berbeza. Okay. Jadi itu yang perlu diberi perhatian. Untuk makhraj ni yang perlu diberi perhatian adalah lidah. Kita tak boleh nak beri perhatian, kita tengok lidah kita. Macam mana kita tengok lidah kita? Tak nampak. Memang tak akan nampak. Mustahil. Okay. Jadi caranya adalah kita kena rasa. Kita sebut tu kita kena rasa. Kat mana lidah kita tu? Jadi sekarang ni kita kena banyak lebih kepada rasa. Tapi kalau dia rasa dia sebut kat situ tapi ustazah dengar tak bunyi kat situ. Itu masalah juga. Kan? Bila dia tengok gambar Raja ni, dia cuba buat. Cuba. Macam huruf jim ni, okey. Jim ni tak apa. Saya akan letak dia sebagai KIV. Sebab jim ni memang agak sukar untuk disebut. Okey. Tapi huruf lain tu agak mudah untuk disebut. Ada agak kat depan tu. Tak boleh cakap mudah. Kalau mudah nanti semua stres je muka. Okay, kita buat agak mudah. Jadi semua orang je senyum. Okay, dalam kelas ni kita senyum je ya, jangan ketat-ketat muka. Tapi saya dapat 3 orang je ada muka, yang lain semua sorokkan muka. Malu mungkin. Okay. Okay, jadi setakat kita sampai kepada makhraj ini, boleh lagi, boleh maksudnya boleh masuk ni antara 4 makhraj kita ni. Boleh hadam. Boleh. Masya-Allah, bagus Nur Atirah ni. Insya-Allah ya. Okey, tak apa, tak dapat tak apa. Yang penting kita boleh hadam benda tu. Kita tahu. Kan? Kita nampak dan kita dah mula faham. Yang penting saya nak kefahaman.
Okey, jadi kita teruskan sedikit. Kalau tak ada persoalan saya terus ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada makhraj yang ni makhraj ni saya sendiri pun bukannya sebut betul. Okay, dalam dunia ni hanya ada 2 orang je akan sebut dengan tepat sekali makhraj ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Umar alaihi salam. Okey. Jadi janganlah macam rasa macam sedih now bila tak dapat sebut kan. Jangan. Cumanya saya nak kongsi dekat sini tips untuk menyebut huruf ini bukanlah dengan cara kita meletakkan mulut kita sengit ke kanan, sengit ke kiri bibir kita. Dia tidak melibatkan langsung bibir kita. Okey. Jadi kat mana makhraj dia Ustazah? Okey, jadi kita tengok. Huruf Dad dia kata kat sini tepi lidah serta keseluruhan gigi geraham atas. Nampak tepi lidah yang mana? Sebab itu gambar rajah dia bagi macam ni. Tengok yang gambar rajah ni ada nampak gigi ni. Kita dapat bayangkan kat tepi lidah kita kan. Jadi lidah kita dekat sini. Ni lidah lah ni. Tapi tepi lidah dia kata serta keseluruhan gigi geraham atas. Ni tepi lidah ni bersentuh sampai ke sini. Itu adalah dia makhraj. Sebab itu kan, okey, satu saya nak kongsi, sifat dia satu ni, nama dia istitalah, iaitu panjang. Apa yang panjang Ustazah? Panjang dari segi makhraj dia. Itu yang dikatakan panjang, bukan cara kita nak menyebutnya kita panjangkan dia, bukan. Istitalah ini adalah panjang dari segi makhraj dia. Kenapa panjang? Panjanglah ni. Daripada apa? Tepi lidah serta keseluruhan gigi geraham atas. Nampak ni, penuh ni, habis ni. Jadi apa di color-color ni Ustazah? Okey, kita tengok. Dia ada 2 color dekat sini, warna kuning dengan warna biru. Yang warna kuning ni dia kata kawasan bersentuhan tanpa tekanan dan yang warna biru adalah kawasan bersentuhan dengan tekanan. Okey. Jadi untuk memudahkan kita memahaminya, kita tengok gambar rajah yang sebelah itu. Okey. Kawasan yang bersentuhan dengan tekanan. Okey, kita nampak ni lidah kita ni kan. Ni lidah kita, cantik kejadian yang Allah buat. Jadi ini bayangkan ni gigi nanti kan dia nak berkatup macam mana kan. Ni kan gigi yang ini menghadap dengan ada gigi tadi tu. Ni lidah kita yang terjelur tadi. Dia akan katup macam tu. Okey? Lidah kita akan naik ke atas. Kita akan katup macam tu. Jadi kita bayangkan, sama-sama bayangkan kita nak buat dot ni. Nampak ni warna hijau ni, kan hijau ni, warna hijau adalah kawasan bersentuhan dengan tekanan. Maksud tekanan tu apa? Kita kena himpit dia. Himpit. Okey. Himpitkan tepi lidah itu dengan gigi geraham belah atas, nampak dia penuh, tak ada ruang. Nampak sebab itu dia melekat, hijau-hijau melekat. Tetapi untuk yang kuning ini dia kata kawasan bersentuhan. Beza tak? Bersentuhan dengan tekanan dan bersentuhan sahaja. Beza kan? Bersentuhan ni maksudnya dia sentuh je. Sebab apa? Bila kita punya lidah macam ni kan. Okey, kita nak pergi ke gigi kita, gigi kan macam ni. Dia tak akan boleh melekat macam ni. Betul tak? Jadi dia akan ada tekanan yang kuat. Tekanan yang kuat tu di belakang. Sebab itu dia letak warna hijau. Jadi macam warna kuning ni dia macam touch macam tu je. Dia rapat macam tu je, sikit je. Sebab itu dia tidak letak di situ kawasan bersentuhan dengan tekanan yang warna kuning tu. Disebut sebagai kawasan yang bersentuhan. Macam mana sebab dia? Okay, jangan kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Bila kita walad, lidah kita akan jadi sengit. Betul tak? Dia akan lari daripada gigi. Lidah macam mana lidah dengan gigi nak sama kalau kita sengit? Lidah kita akan jadi macam tu. Dia akan lari daripada gigi kita, betul tak? Bila kita sengit, kalau kita sengit kiri, ke kirilah lidah kita. Walad. Nampak tu? Walad. Dia akan lari. Dia tak akan walau kalau macam tu sebab itu dia akan ada tekanan yang kuat dekat warna hijau ini. Bahagian warna hijau iaitu tekanan bahagian belakang gigi geraham kita ni sehingga dia nak sampai ke gigi depan ni. Dan apabila lidah kita yang depan ni nak bertemu dengan bahagian gigi geraham belah atas yang depan ni, dia akan bersentuhan dengan cara dia letak, dia akan melekat je lah. Dia tak ada tekanan yang kuat pun, dia akan letak. Kita akan rasa dia macam sikit je, letak je. Dia bukan tekanan yang kuat, bukan dengan tekanan. Dia hanya bersentuhan sahaja di antara lidah dengan gigi yang depan.
Yang atas tu. Kan kita kan melengkung kan, melengkung. Jadi dia tak boleh ada tekanan yang kuat juga kat depan. Ataupun kita baca walau bila kita kata walau apa ni lidah? Dia tak akan jadi macam ni. Dia akan jadi dia akan jadi bentuk V. Okey, ini kita main jeli-jeli lidah pula ni. Kalau budak tengok mesti kata berdosa kan. Okay, ini cara menyebut huruf dot. Dot ni saya tak perlu berhenti lama sebab dot ni dia akan ambil masa yang lama. Jadi kita tak perlu nak huraikan terlalu jauh sangat. Cuma jangan sampai tu saya kata, jangan sampai lidah kita lari terlalu jauh bila kita nak sebut. Tak kisah kalau kita sebut walau, kita nak munculkan mulut sikit boleh. Jangan sampai walau, lidah kita akan jadi sini. Silat-silat lidah kita bergulung habis walau mana ke lidah yang ada tekanan di antara lidah dengan geraham atas tu. Kan walau asalkan ada bunyi tebal sedikit dan dia tidak lari, lidah tu diterima. Buat dia susah, memang susah nak sebut. Saya sendiri pun susah nak sebut. Okay, kadang-kadang semayang tu kadang-kadang rasa macam nak betulkan juga kan. Tapi sebab kita dah belajar, dulu macam tu lah kalau nak semayang waladhdallin tu, ya Allah. Tara nak habis waladhdallin tu, agaknya makmum kat belakang sakit hati kan. Jadi bila kita dah belajar, kita ada ilmu, jadi kita jangan terlalu was-was lah. Jangan was-was tu tadinya. Kan. Seterusnya makhraj huruf lam. Okay, makhraj huruf lam dari kedua-dua belah. Okay, dari kedua-dua. Baik. Ustazah minta maaf, saya nak kena minta diri tu ada meeting. Boleh. Sila. Okay, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Nanti sambung tengok dekat rakaman. Okey, seterusnya kita masuk huruf lam dari kedua-dua belah tepi lidah yang terdekat ke hujung lidah ataupun boleh kita sebut sebagai hujung lidah. Kan kalau saya kata kat mana huruf lam, kedua-dua terbelah tepi lidah yang terdekat ke hujung lidah, bla 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 macam tu nanti kan. Semua kata tak ingat. Jadi kita cukup kata hujung lidah bertemu dengan yang dikata kedudukan huruf lam dari kedua-dua belah tepi lidah yang paling dekat hingga ke hujung lidah berserta lelangit yang bersetentang dengan tepi lidah. Faham ke tidak ayat ni? Tak faham Ustazah? Okey, tak faham. Jadi kita sebut sajalah hujung lidah dengan lelangit. Kan? Cukup kita sebut macam tu, lelangit yang keras depan tu. Jadi kita nampak kedudukannya bila kita sebut hujung lidah dengan lelangit. Jadi bila hujung lidah, bila kita naik ke atas, dia akan terlibat dah sekali dengan kedua-dua belah tepi lidah, betul tak? Bila lidah kita naik, kita akan rasa kan, itu yang dimaksudkan dengan dari kedua-dua belah tepi lidah yang paling dekat hingga ke hujung lidah. Yang paling dekat apa? Yang paling hampir dengan hujung lidah ni lah, ni warna kuning ni. Ni hujung lidah ni, dia kata yang depan ni saja. Jadi tepi lidah depan kiri kanan ni. Dari tepi lidah ni hingga ke hujung tepi lidah. Jadi berserta lelangit yang bersetentang dengan tepi lidah. Jadi bila kita angkat lidah itu, dia akan melekat dah terus kat lelangit sebenarnya. Cukup kita kata hujung lidah. Jadi kita dah belajar pangkal lidah, belakang lidah, tengah lidah pun sudah, hujung. Jadi hujung lidah yang keluar daripadanya adalah huruf lam. Okay. Hujung lidah. Hujung lidah juga keluar daripadanya huruf nun. Disebut apa? Dari hujung lidah. Okey, nampak tak bezanya dia sebut dekat sini dari kedua-dua belah tepi lidah. Sebab bila kita nampak, silap, bila kita angkat, bila kita angkat lam tu, lidah kita untuk lam. Lidah kita kan nampak kan, jadi tepi lidah kita lebih tepi lidah, betul tak? Berbeza kalau kita sebut huruf nun ni, dia kata dari hujung lidah bersama gusi yang selari dengannya. Maksudnya dia hanya melibatkan hujung lidah betul-betul yang tajam di depan tu. Yang itu. Okay. And sebab itu kita rasa hujung je, dia macam tiga segi macam tu. Kita rasa macam tajam dekat atas kan, lekat itu. Di bawah sedikit dari makhraj lam dan disertakan dengungan dari rongga hidung. Sebab itu kalau kita sebut nun je, dia akan datang dengung tu, dia akan datang daripada rongga hidung ni, akan ada bunyi sikit. Dan ulama telah menamakan bahagian lidah sebagai setengah yang disempurnakan, manakala bunyi dengung dinamakan setengah yang menyempurnakan. Jadi huruf nun ni terbahagi kepada dua. Satu daripada makhraj dia itu, dia adalah setengah yang disempurnakan dan dia akan sempurnanya huruf nun itu apabila kita menyebut dia an dan dia akan sampai ke
rongga hidung. Yang mana dia akan keluar dengung. Itu yang akan menyempurnakan bunyi huruf nun. An, dia akan ada dengung. Dia kata benda yang setengah yang disempurnakan adalah hujung lidah dengan gusi atas tu kan. Disebut dekat sini. Gusi yang selari dengannya. Okey, jadi dekat situ dinamakan sebagai setengah yang disempurnakan. Bahagian lidah ni lah tadi. Tetapi yang menyempurnakan bunyi huruf nun itu adalah bunyi dengung yang datang daripada sini. Okey, bunyi dengung itu menyempurnakan huruf nun bila kita sebut. Sebab itu kitab ni dia berbeza sedikit. Dia akan menyebut perkataan-perkataan macam ni lah. Jadi macam kita lebih nampak sebenarnya. Okay. Sebab macam huruf lam, kalau kita sebut al, tak ada dengung kan. Jadi dia tak ada yang sempurna, yang disempurnakan dan menyempurnakan, tak ada. Habis dekat situ. Okay. Dua tepi lidah sampai ke hujung lidah bertemu dengan gusi atas. Kan ini pula hujung lidah, yang mana yang lidah ini disebut sebagai benda yang setengah yang disempurnakan. Separuh sempurna lah, separuh sempurna. Selagi tak datang dengung, dia bukanlah huruf nun yang sempurna maksudnya. Okay, jadi yang nak menyempurnakan daripada lidah ni adalah ke hidung ni. Kita akan rasa dengung dekat sini. Gatal banyak-banyak kali sebut ya, bila benda-benda dari hidung ni. Siapa ada resdung boleh geng dengan saya. Seterusnya daripada tempat yang sama, iaitu mana? Ra. Ra ini dia kata ruang yang dilalui sebahagian suara ketika menyebut huruf ra. Tanpanya akan tertutuplah makhraj dengan sepenuhnya lalu menyebabkan halangan untuk getaran pada huruf ra. Tengok dia sebut makhraj, dia akan sebut juga sifat. Sebab apa? Sebab dia berkait rapat. Okey, dia kata kalau kita tutup habis dia tak akan keluar getar. Contohnya sebab itu ra kalau kita sebut atas ni ada ruang, dia tak macam lam dengan nun. Lam dengan nun kita akan tutup habiskan. Habiskan tutup kan. Kalau nun kita tak tutup jadi macam ra ni, kalau dah macam dah ra ni, dia tak akan ada bunyi dengung. Tak boleh kan? Kita kena ada baru datang sini. Tapi kalau ra kita sebut art, dia tak akan keluar kita akan ada rasa ruang sedikit dekat atas tu. Rasa tak? Yang getaran tu, sebab apa ada getaran? Sebab ada lubang. Sebab ada lubang, sebab itu dia ada getarannya. Lubangnya tak adalah banyak now, sebab itu tak nampak ni. Kalau dia tengok daripada depannya kita akan nampak. Bila kita naikkan lidah kita, yang hujung ni dia tak akan rapat habis. Dia akan rasa bergetar. Bergetar tu disebabkan ada ruang di situ. Dan perbezaan di sini disebutkan dalam gambar raja ni, ra tebal yang diiringi lekukan di bahagian tengah lidah sementara kerongkong menjadi sempit. Manakala ra nipis adalah sebabnya. Kalau kita tengok ra tebal bila kita nak sebut Ar-Rahman, okey, dia akan jadi bila kita tebalkan dia akan, kita punya injap suara ni akan tertolak ke belakang. Dia macam ada sesuatu yang menolak. Jadi tebal. Ar-Rahman, macam rasa perit nak sebut. Tapi kalau kita kata Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin, dan huruf ra baris bawah apa? Rajim, semua ra baris atas. Bil birri, okay, bil birri. Kalau kita sebut bil birri wat taqwa, ni belakang kita ni, injap suara kita ni akan rasa lapang, kerongkong kita ni akan ada ruang. Bil birri wat taqwa. Kalau kita sebut Ar-Rahman, kita akan rasa tekanan kat sini yang menyebabkan injap suara kita ni menolak sehingga ke belakang. Tekan pula. Menolak sehingga ke belakang. Tetapi huruf ra yang nipis kita akan menjadi lapang, dan ra nipis lidah kita akan berada dalam keadaan yang berehat. Sebab itu kita senyum. Bil birri wa, jangan bil birri. Bil birri dia akan tebal. Bil birri wa. Huruf ra nipis nak sebut senyum je. Bil birri wa taqwa. Kalau tebal Ar-Rahman, nak muncung sikit boleh, tapi jangan terlalu muncung sebab ra di atas ra, bukan ra di atas ro. Jangan Ar-Rahman, jangan Rahman. Ar-Rahman. Muncul sikit apa? Rahman, jangan roh. Jangan roh sangat ya. Okay. Jangan muncul terlebih-lebih sangat, sikit je. Okay. Itu adalah huruf huruf lam, huruf nun dan huruf ra. Di mana dia? Di hujung lidah dan gusi yang atas.
Okey. Jadi lidah makhraj yang kelima. Makhraj yang pertama rongga ada 3 huruf mad, alif, waw dan ya. Kedua kerongkong ada 6 huruf, dia ada 3 tempat, pangkal, hamzah, ha, tengah, ha dengan ain, atas, kha dengan ghain. Yang ketiga, keempat. Ketiga lain. Yang ketiga adalah pangkal lidah. Lidah bahagian belakang, pangkal. Itu qaf dengan kaf. Qaf adalah pangkal lidah dan lelangit berdaging. Tetapi kaf lidah pangkal lidah lelangit berdaging dan bertulang. Itu ada yang keempat. Yang kelima tadi tengah lidah. Tengah lidah, tengah lelangit. Dia senang. Tengah lidah, tengah lelangit. Keluar daripadanya adalah huruf jim, shin dan ya. Yang membezakan dia adalah kedudukan lidah. Dan yang kelima ini adalah hujung lidah dengan gusi, lelangit atas ataupun gusi. Boleh sebut mana satu pun tak apa, saya terima. Gusi ataupun lelangit saya terima. Dan keluar daripadanya adalah 3 huruf iaitu lam, nun dan ra. Walaupun sama, kedudukannya berbeza. Kan? Sebab itu tadi kalau macam lam dia lebih kepada tepi hujung lidah. Kalau nun hujung lidah dan ra pun hujung lidah. Okey. Itu adalah makhraj yang keluar daripada hujung lidah. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan? Assalamualaikum Ustazah. Saya nak Waalaikumsalam. kan kalau macam contoh surah Ar-Rahman kan, dia macam ra tu kan berada atas. Lepas tu bila macam ada certain orang dia tak boleh tebalkan ra tu, dia macam jadi nipis. Ar-Rahman dia macam ha tu tak kena, ra tu tak kena. So macam mana tu? Okey. Sebab ra tu tebal, ha tu nipis. Sama ada ra tu akan jadi nipis ataupun ha tu akan jadi tebal. Betul tak? Macam tu lebih kurang soalannya, betul tak? Ya betul tu. Okey. Sebab itu, okey, bila kita tengok dua huruf, ini dia dah betul-betul masuk dalam kawasan orang yang mahir Quran ni. dia dah jauh pergi tu maksudnya. Kan? Okey, jadi huruf ra adalah huruf ra yang tebal kan. Di situ hukumnya ra tebal. Ha itu dia akan sentiasa nipis pada atas ke pada bawah ke pada akan sentiasa nipis. Okay, jadi bila kita nak sebut dia, bila kita dalam keadaan macam ni, kalau kita rasa takut, kita rasa kita tak mampu nak buat, kita sebut dengan perlahan-lahan. Selalu saya ingatkan tak apa bila macam kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita nak sebut, cara mula-mula kita sebut adalah dengan cara perlahan-lahan. Macam kita bertatih masa kecil-kecil, berlatih nak berdiri kan, jatuh, bangun jatuh, perlahan-lahan macam tu. Sebut satu-satu. Sebut yang tebal baru keluar yang nipis. Rahman. Macam mana cara dia? Dia ada tips dia lah. Kadang saya ajar dengan cara memanjangkan dia. Sebut baru pergi dekat ha. Rahman. Nanti keluar lagi angin pula. Lama kita gabungkan dia, baru kita lepaskan. Tapi benda ni jauh lagi. Akilah yang bertanya tadi, Akilah. Benda ni jauh lagi. Tapi tak apalah. Itu salah satu cara dia lah. Caranya kalau dengan saya suruh sebut perlahan-lahan. Ataupun saya akan minta dia baca ra tu panjang dulu, baru pergi kepada ha. Untuk mula-mula. Tapi bila kita dah baca dalam ayat, dia perlukan kepada macam tadi lah, kena tahulah maksudnya cara untuk menyebut dia macam mana. Kena sebut perlahan-lahan. Dan kita kena tahu, kena kenal pasti dulu. Sama ada huruf itu huruf tebal ataupun huruf nipis. Yang mana huruf tebal yang tidak mengubah, yang tidak akan mencacatkan sifat. Kan kita tengok yang mana akan berubah bentuk asal. Contohnya kalau kita baca Ar-Rahman, dia jadi kha pula. Kita sebab kita nak tebalkan ra, jadi kita terbawa-bawa ha tu jadi ra, jadi kha. Ar-Rahman, dia jadi macam senang sebut. Tak boleh. Kita baca Quran tak boleh senang sebut, tak boleh. Kita kena susah sebut, tak apa. Ya, susah sebut benda tu betul. Insya-Allah. Jadi kita akan buat perlahan-lahan secara satu persatu. Okey. Jadi ni dah tak banyak. Boleh tak Akilah? Boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi dah tak banyak dah untuk makhraj, ada lagi beberapa slide saja kan. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa aral, insya-Allah minggu depan habis ni. Okey, untuk makhraj. Wah, dah habis dah Ustazah. Kejap kita.
Okey, habis di makhraj. Okey, kejap lagi saya akan masuk. Sebelum habis saya akan masukkan dulu. Saya akan masukkan latihan cara nak buat makhraj, dan habis minggu depan kalau ada masa kita buat. Seorang-seorang kita akan buat. Okey, setiap huruf daripada huruf hamzah sampai huruf ya. Satu contoh dia kalau pernah dengar kalau saya rasa biasa dengar ni dalam YouTube, kita akan dengar i u ba bu, kan ada benda itulah kita akan jadikan rutin kita untuk dalam seminggu 2 supaya kita boleh menyebut huruf tu macam Akilah sebut tadi lah. Kalau macam i u ba tu huruf nipis kan. Jadi kita tengok keadaan dia nanti macam mana. Lama-lama kita akan cuba mahirkan makhraj. Okey, bila saya tengok macam dah okey sedikit, kita terus pergi sifat, dan sifat ni perlukan kepada fokus yang lebih dalam lah, lebih fokus lah maksudnya daripada makhraj ni. Makhraj ni saya banyak bersantai-santai je. Cuma saya bila makhraj ni saya nak orang tahu walaupun dia di makhraj yang sama, yang membezakan dia adalah kedudukan sama ada lidah itu kan macam mana. Sebab itu macam tadi kita sebut tengah lidah, walaupun dia di tengah lidah dia berbeza. Sebab itu dia berbeza juga sifat dia. Sebab tempat keluar dia pun dah berbeza, walaupun di tengah kedudukan lidah berbeza, sifat dia akan jadi berbeza. Okey, mungkin ada yang sama tapi banyak yang berbeza. Setiap huruf tu dia akan berbeza sifat-sifat dia. Jadi okey, ada lagi persoalan apa-apa? Takut nak tanya, tak tahu nak tanya Ustazah. Tak apa, kalau tak tahu apa nak tanya boleh buka tengok balik nanti kita punya ni kelas yang pertama. Maksudnya kelas ni dah macam ke depan sikit daripada semalam. Semalam sebab diorang ramai yang masuk separuh, jadi saya ulang balik. Tapi yang kelas ni alhamdulillah kita terus je laju sikit. InsyaAllah minggu depan kita akan habis dah bab ni, sebab yang hujung-hujung ni dah senang dah. Yang depan tadi dah agak sukar. Yang sukarnya pada, okey, saya beritahu antara tempat-tempat yang kita belajar tadi, yang sukar untuk kita buat adalah huruf Qaf. Lepas tu huruf Jim. Sepakat tak dengan saya? Setuju tak dengan saya? Huruf Ha, huruf Ain. Sebab apa? Sebab benda tu kita tak tekan. Bila tak tekan, dia tak sampai tempat dia. Okey, kita baca auzubillah, au. Jadi au jadi hamzah. Okey, au. Tapi bila saya paksa dia boleh buat. Maksudnya dia boleh buat lah tu. Siapa-siapa yang dalam grup nanti kalau saya paksa dia boleh buat lah sebenarnya. Cuba dia makan masa. Dan cuba daripada hari ni, apa yang dah belajar tadi, cuba kita praktikkan dalam bacaan kita. Macam ni. Kita, bila kita belajar sendiri, kita baca sendiri seorang-seorang, cuba kita ambil yang tadi kan, kesalahan yang kedua, kesalahan yang khafi tetapi berada di tempat yang kedua tadi, yang kedua yang kedua, yang pertama, di mana keadaan biasa iaitu keadaan orang biasa yang baca, yang pertama iaitu mahir dengan tajwid. Okay, orang yang mahir dengan tajwid, bila kita kena jaga dia, tapi bila kita tinggalkan dia akan jadi satu aib. Jadi walaupun tak ada sesiapa tengok kita kat situ, kita baca seseorang, oi aib aku ni. Sebab aku dah belajar tapi aku tak buat. Okay. Jadi kita paksa diri kita maksudnya. Okay. Dia okay. Dalam intensif ni saya tidak saya tak nak semua orang mengharap pada guru je. Jadi saya kena ada anak murid sendiri, yang peserta ni sendiri kena ada semangat. Kena ada kekuatan sendiri untuk cuba kan. Jadi kalau macam tak cuba dia tak akan dapat. Jadi kalau kita masuk je kalau boleh. Tapi bila baca dia maksudnya tak ada homework lah. Dia tak ada homework kat rumah. Jadi bila baca dalam kelas, baca ramai-ramai ni tak apa, kita ambil sekadar yang kedua. Kita ambil yang kedua pula. Kan kita ambil bacaan yang mana kita jadi tidak berdosa dan tidaklah aib, kan, tak adalah jadi apa-apa pun. Jadi anggap benda tu biasa. Tapi bila kita baca bersendirian, kita cuba alihkan benda tu, kita ubah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan jumpa minggu depan pula lepas PRN. Siapa duduk Selangor jangan lupa mengundi. Okey. Masuk pula selip pula sikit-sikit undi Ustazah ni. Santai-santai lah sambil-sambil. Okey, jadi untuk hari ini itu sahaja. Okey, sebelum tu saya nak tanya ni sungguh-sungguh ni. Dapat ke dapat hari ni? Ustazah tanya ni, dapat ke dapat? Dapat, alhamdulillah. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kan. Okey. Jadi sebentar ada masa ni kita doakanlah mudah-mudahan
Kak Mawati, kita Mawati yang akan menjalani pembedahan esok Ya, untuk katarak Ustazah. matanya. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan dan Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allah tarik segala kesakitan-kesakitan yang ada dan mudah-mudahan lebih cerah matanya dan cerah juga mata hatinya, insya-Allah mudah-mudahan. Amin. Kan? Amin. Ya Jadi Rabbal Alamin. pertama-tamanya saya nak ucapkan, dah akhir ni budak pertama-tamanya apa Ustazah ni? Saya nak ucapkan ni, tahniah sekali lagi yang masuk dalam grup ni kan. Bukanlah grup ini saya nak berbangga-bangga dengan yang ada ni, bukan, tapi saya harap kita dalam ni kita boleh jadi sahabat, jadikan sebagai satu ukhuwah kan. Jadi kadang-kadang kita terfikir, kenapalah aku ni diletakkan kat dalam kumpulan ni kan, kenapa aku tak masuk daripada yang sebelum ni kan. Kadang-kadang kita terfikir macam tu kan, kenapa aku tak bersama dengan kumpulan batch yang pertama, kalau tak aku dah tak laki, ataupun kalau mungkin tak ada niat nak lagi, kalau tak aku dah lebih hadam benda ni. Kenapa? Jangan suka kita berkenapa-kenapa. Okey, jadi kita ambil benda yang positif. Kita fikir Allah letakkan kita kat sini ada sebab. Kenapa Allah temukan saya dengan Kak Azizah? Kenapa Allah temukan saya dengan Kak Azlida, dengan Kak Zakia, dengan Akila, dengan Atira, dengan Kak Jamila, dengan Kak Aisyah, dengan Kak Mawati. Walaupun ada yang kita dah kenal ataupun ada yang kita tak kenal, bila kita tak kenal tu kita nak merapatkan ukhuwah yang dah berkenal-kenalan ya. Jadi moga-moga bertaut terus sehingga ke syurga di sana. Jadi sekiranya tak habis lagi program ni kan, ada macam tiba-tiba Allah tarik nyawa saya ke apa ke kan. Jadi saya minta maaf zahir batin kan kalau ada yang terasa apa, dan kalau tak jumpa saya kat sana nanti mohon tarik saya walaupun kita baru jumpa seketika sahaja untuk hari ini. Okay. Jadi saya minta maaf banyak. Jadi mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya buat saya dan semua. Jadi kita tutup majlis hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah.